Saudara, beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan bersama dengan paduan suara usia indah kita melakukan kebersamaan di puncak. 在几个月前，我有机会与嘉玲诗歌班在山顶那边有度过一段的时间。 Di situ adalah kompleks villa di puncak dan pada pagi harinya saya senang sekali saya bisa berjalan pagi dan mengelilingi kompleks di villa di tempat di mana kami tinggal. 在我们所住的那边，宾馆那边有很多别墅，我有机会早晨在那里散散步。 Lalu ketika saya berjalan, saya menemukan pemandangan-pemandangan yang menarik bagi saya. 当我步行的时候，我看到有许多美好的很有趣的一个情景。 Jadi ada penampakan villa-villa seperti ini hanya ilustrasi yang bagus, yang rapi begitu ya. 像你们在屏幕上所看到的这个别墅呢，是非常的整齐，也很美观。 Namun ada juga villa-villa yang seperti ini juga. 接下来也有这样的一栋别墅， Yang tidak terawat, yang tumbuh-tumbuhannya itu sudah menjalar kemana-mana. 也没有保养好，就是那个野草已经长满地都是野草了。 Saudara, tentu kita merasa indah atau kita merasa suka melihat kalau villa itu bagus, rapi, dan terawat. 当然，我们人是希望看到是美观的一面。 Tetapi ketika saya jalan dan melewati villa-villa yang terawat itu, saudara, biasanya saya melihat juga ada penjaga dan pembersih yang sedang membersihkan dan juga memotong rumput-rumput dan juga memotong ranting-ranting yang sudah panjang dan merapihkan itu semua. 当我走过那个已经有护理的那个别墅的时候，我看到有园丁在那里做工来清理这个别墅，还剪那些野草和那个树枝。 Dia juga membersihkan dahan-dahan yang sudah ranting-ranting yang sudah copot, yang sudah jatuh begitu ya, dibersihkan dan juga disirami pada akhirnya. 园丁也在那里浇水，还有这个打扫清理干净那些野草的已经被砍下来的那个树枝。 Tapi untuk villa-villa yang tidak terawat seperti ini, saudara, hampir dipastikan dan saya menduga sepertinya pemilik sudah lama sekali tidak datang dan mengunjungi dan membersihkan tempat villa dia. 如果这个没有被护理那个别墅呢，我相信那个主人已经很久的时间没有来打理了。 Dan di sini saya kemudian berpikir dari pemandangan seperti ini, saya mendapatkan bahwa kalau sesuatu itu kita inginkan dia baik, indah, bagus, berkualitas, sangat diperlukan perhatian kita dan juga usaha kita yang rutin untuk memelihara dan mengupayakan itu menjadi bagus. 从这个没有护理这个别墅来看，我就是有一个结论，就是说，如果我们想保养一样东西，使它保持那个美观呢，我们必须要好好的去怎么样去努力去维护它，去修理它。 Demikian juga kehidupan kita, bukan? 那我们的生活也当如此。 Bagaimana kehidupan kita pada saat ini? 我们如今的生活是怎么样的呢？ Bagaimana keadaan rohani kita? 我们的属灵生命又怎么样的？ Apakah kerohanian kita dan kehidupan kita pada saat ini itu indah dan baik, tertata rapi, bagus, terawat? 我们的属灵生命是不是像那个有护理那个别墅很美观？ Atau Bapak Ibu Saudara sudah lama sekali kita tidak perhatikan kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. 或者是我们的灵命，我们已经许久没有与神保持亲密的关系，就像那栋别墅乱一团糟的。 Sama juga ketika saya sangat kagum sekali kalau saya mengunjungi rumah-rumah jemaat, ketika saya menginjakan kaki dan lantainya itu begitu bersih dan mengkilat sehingga kaki kita begitu menginjakan pun merasa keset begitu, bersih sekali. 同样的，当我去探访会友的时候，如果他的家非常的整齐、很干净，我的脚一踏进他的家的那个地上呢，我就感觉到非常的清新。 Karena ketika saya menginjakan kaki ke lantai yang bersih, saudara, maka secara logika kita bisa pikirkan, pasti ini sering dibersihkan. 当我踏入很干净的一个地板上，那我们就有心里就想这个地板肯定是每天有定时的去清理的。 Tidak mungkin lantai kalau dibiarkan itu bisa bersih dan
kinclong seperti ini. 如果你没有去打扫那个地板，那不可能那么干净的。 Apalagi kita hidup di kota Jakarta. 更何况我们住在这大城市，在雅加达， Saudara, setengah hari aja kita tidak bersihkan lantai itu, debunya sudah luar biasa. 半天没有清理清扫的话呢，就已经有灰尘了。 Makanya saya sangat kagum kalau ke rumah jemaat tuh lantainya licin dan bersih. 我非常的仰慕那些会友们把家里打扫得如此干净。 Karena di kamar saya saja sehari 2 kali saya coba bersihkan, belum bisa selicin itu. 我的房间我一天打扫2次呢，也没有那么干净。 Saudara, demikian juga dengan hidup kita, bukan? 我们的生活也是如此。 Hidup kita kalau kita tidak rawat baik-baik kerohanian kita di hadapan Tuhan, kalau kita tidak jaga setiap saat, saudara, kita mudah sekali kotor. 如果我们的灵命没有去灵修的话，那我们的灵命就会败坏。 Kalau kita tidak bersihkan dengan firman Tuhan, kalau kita tidak bersihkan dengan relasi kita di hadapan Tuhan, hidup kita percaya, saudara, kalau kita biarkan begitu saja, sebentar saja kotor. 如果我们的心灵没有被神的话语浇灌的话，那我们的灵命一下子就很容易败坏了。 Maka menurut saya adalah baik kita menangkap momen di awal tahun ini, saya mengajak kita semua kembali untuk kembali melihat dan menata kehidupan kita. 趁着2024年新的开始，新的一年，让我们一起重新来主持我们的生活，我们的生命。 Sehingga waktu yang terus berjalan begitu cepat ini, saudara, tidak berjalan begitu saja. 但愿时光没有这么白白的流失。 Saudara, kita merasa waktu itu kok semakin lama semakin cepat berjalan. 我们感觉到时间非常的快， Seperti terburu-buru, saudara. 好像匆忙的。 2023 juga kita merasa begitu cepat sekali berlalu, seperti terburu-buru. 2023年是匆匆忙忙的这么度过了， Demikian juga 2024, saudara. 2024年也应该 Percayalah, 是这样。 saat ini kita merasa kita baru menginjakan kaki di 2024. 我们今天感受到，我们刚刚跨入2024年。 Percayalah, saudara, kita akan melewatinya sebentar lagi. Kita sudah persiapan untuk Pasca, nanti setelah itu kita sudah persiapan untuk HUT gereja lagi. Setelah itu kita akan persiapan lagi untuk Natal lagi 2024. 转眼间，这个什么复活节就要到了，然后就我们庆祝我们的这个教会的一个庆贺我们教会的周年，之后就圣诞节了。 Waktu begitu cepat, saudara, tetapi jangan biarkan waktu berjalan begitu saja. 时间过得非常快，不要让时光白白的流失。 Mari kita tetapkan di awal tahun ini apa kemajuan-kemajuan yang ingin kita capai selama tahun 2024 ini. 因此，2024年我们立志，就是2024年我们要该如何行。 Di dalam karakter kehidupan kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Mari kita coba melihat kembali apa kemajuan yang ingin kita capai di tahun 2024 ini. 在我们的品性、我们的态度、我们的事业、我们的家庭、我们的服事，2024年我们要如何有什么进展呢？ Maka di awal tahun ini saya mencoba memikirkan bagaimana kalau kita pikirkan tentang tujuan hidup kita. 在新的一年开始，我们要思考我们人生的目标。 Sehingga di awal tahun ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka kita akan mengisi hari-hari kita untuk mengarahkan diri kita kepada tujuan tersebut. 当我们已经锁定了我们人生的那个目标，我们生活的方向已经有了一个指南，我们就要朝向那个方向走。 Untuk menetapkan tujuan tahunan kita, saudara, kita perlu memikirkan kembali apa sih sebenarnya tujuan dari keberadaan hidup kita di dalam dunia ini. Sebuah tujuan yang lebih besar lagi sifatnya. 我们如果要定2024年我们人生的目标呢，我们就要思考我们过去我们走过的那段时光呢，是我们已经做了什么？那么今年我们该如何使它可以成长？ Sehingga ketika kita sudah tahu dengan jelas apa sebetulnya tujuan hidup kita, maka dengan mudah nanti kita akan menetapkan tujuan-tujuan yang sifatnya tahunan itu. 当我们已经认定了，我们已经知道了我们的目标是什么，那么我们就很容易朝着那个目标，我们就是一直向着那个目标的方向走。 Seorang penulis yang terkenal di Amerika bernama Mark Twain, dia pernah berkata, ada 2 hal terpenting di dalam hidup kita. Ada 2 hari terpenting di dalam hidup kita. Yang
有一位美国的著名的一个叫马克吐温的曾经这么说。 Yang pertama adalah hari ketika kita dilahirkan. 我们生命中有2个重要的那2天，那么第一个就是我们出生的那一天。 Hari kedua terpenting dari kehidupan kita, dia katakan adalah hari ketika kita tahu untuk apa kita dilahirkan. 那么第2天呢，就是当我们意识到我们人生的目标，那个是最重要的第2天。 Nah, maka saudara kalau kita mau tahu apa tujuan hidup kita, untuk apa kita ada di dalam dunia ini, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang lebih baik daripada jawaban yang kita temukan dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. 我们如果要定下我们人生的目标，最好的答案就是在上帝的话语里。 Maka firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, di situ dikatakan, ini Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 就在腓立比书3章10节，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。 Saudara, saya menggarisbawahi beberapa kata yang sangat menarik dan sangat penting pada ayat ini. 在这段经文，我已经画了一个，就是说那些比较重要的。 Yang Paulus katakan, dia katakan yang ku kehendaki, yaitu kata mengenal Dia. Yang kedua kata persekutuan dalam penderitaannya. Yang ketiga kata serupa dengan Dia. 第一就是认识，第二就是与他一同受苦，第三就是效法他。 Saudara, mengenal, bersekutu, dan serupa dengan Kristus, itulah tujuan hidup kita. 我们生活的目标，人生的目标就是要认识主，与他一同受苦，并且要效法他。 Ayat ini jelas sekali menuliskan tujuan hidup dari Rasul Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat di Filipi. 这段经文很清楚的告诉我们，就是保罗所写的关于人生，他本身的人生目标。 Tujuan hidup saya, kata Rasul Paulus, adalah untuk mengenal Tuhan, adalah untuk bersekutu dengan Kristus, adalah untuk serupa dengan Kristus. 保罗所定下的人生目标，就是要认识主，与主相交，并且要更像主。 Saudara, surat Filipi ditulis ketika Rasul Paulus sedang mendekam di dalam penjara dan sudah melayani Tuhan selama 25 tahun. 保罗写这封书信给腓立比教会的时候，他的人是在监狱里面，而且他已经服侍神有25年之久了。 25 tahun melayani Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi ketika ditanya apa tujuan hidupmu, apa yang paling kamu ingini dalam hidupmu, Rasul Paulus tetap masih menjawab, aku mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, aku mau bersekutu dengan Tuhan lebih lagi, dan aku mau menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. 虽然保罗已经服侍上帝、服侍主25年了，但是当他问起他人生的目标是什么，仍然他说：“我要更认识主，我要与主相交，并且要更像主。”这就是他的答案。 Dia tidak pernah merasa sudah cukup tahu mengenal Tuhan. 他从不认为自己认识主已经够多了， Merasa sudah cukup punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. 他对主的了解已经足够了。 Dia masih tetap haus dan rindu untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, Kristus yang disalibkan itu. 他渴慕也渴望更加的认识被钉十字架的耶稣。 Saudara, banyak di antara kita merasa sudah cukup tahu Tuhan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang datang menyelamatkan kita, selesai, kita sudah merasa cukup mengenal Tuhan. 有许多人认为我们只知道上帝是创造者，而且是看顾保守我们、拯救我们的主，那已经是彻底了解主了。 Saudara, mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi itu baru permulaan atau jalan masuk untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. 接受主耶稣、认识主耶稣，成为我们个人的救主，那只是一个门，使我们更加可以进入、更加了解主耶稣本身他的旨意。
Seperti ilustrasi pengalaman dari pendeta Yuzo pada Natal yang lalu. 就像那个尤州牧师在过去的圣诞节他的经历， Dia merasa sudah pergi ke sebuah tempat wisata, padahal itu baru di parkirannya saja, saudara. 他认为已经到了一个这个旅游之地，但是其实他还在这个停车场。 Dia belum benar-benar masuk ke dalam tempat makan restoran di tempat wisata itu. 他还没有真正进入那个这个旅游胜地的那个重点。 Maka banyak di antara kita yang sudah merasa cukup tahu, aku sudah 10 tahun kau jadi orang Kristen, aku sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun jadi orang Kristen. 他们很多人认为呢，我已经10年、20年、将近40年已经成为基督徒，我已经了解主了。 Tapi pertanyaannya sudah seberapa dalam, sudah seberapa kita, saudara dan saya, engkau mengenal pribadi Tuhan Yesus itu. 那你又有了解主耶稣本身，你又对主耶稣有多深入的了解呢？ Bukan mengetahui teori-teori doktrin, pengetahuan tentang Tuhan Yesus. 并不是在神学里面所知道的，就是上帝是神等等这些，那个是表面而已。 Tapi sungguh-sungguh berelasi dan mengenal Dia secara pribadi. 而是真正的、很深切的认识主耶稣，与主相交。 Karena Tuhan menghendaki kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. 因为耶稣，上帝要我们透过认识主耶稣，深切的认识，我们可以成长。 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 彼得后书3章18节， Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 你们却要在我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。 Bahkan Rasul Paulus sebelum ayat yang ke-10 ini, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya dari Filipi 3, saudara, maka dia katakan pengenalan akan Allah itu lebih mulia, lebih penting, lebih berharga daripada semua yang lain itu. Semua yang lain itu kuanggap sampah. 在腓立比书3章第8节，就是保罗曾经说过，认识主耶稣为至宝，一切都是废物的。 Maka saudara, kita diharapkan terus dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena itulah tanda pertumbuhan rohani kita. 如果我们可以更认识主，更深切的了解他，那就表示我们的灵命有所增长。 Bagaimana bisa berelasi dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus? 我们如何与主有密切的关系， Melalui 更深刻的认识他呢？ Melalui firman Tuhan, 透过他的话语， melalui doa kita, 透过我们的祷告， yang kita kaitkan dengan peristiwa, kejadian, pengalaman kehidupan kita sehari-hari. 那就是与我们生活我们所生活所经历的是息息相关的。 Peristiwa-peristiwa kejadian yang Tuhan izinkan itu kita alami, saudara. 上帝允许这些事情发生在我们的生活当中， Tidak ada yang kebetulan. 一切不是偶然的， Semua di dalam rencana dan kuasa kedaulatan Tuhan. 一切都在神的计划和掌控中。 Kalau kita boleh mengalami berbagai kejadian baik yang baik maupun yang tidak baik, saudara, itu semua dalam izin Tuhan. 如果神允许我们经历过一些苦难或者是喜乐，这都是上帝的旨意。 Dan di dalam pergumulan kita itulah, dengan kita membaca firman dan kita berdoa, kita berinteraksi dengan firman, kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. 透过我们的祷告，我们读经，我们读神的话语，与神有相交，那么我们会更认识主耶稣。 Mari saudara dan saya, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. 让我邀请大家，我们一起来在新的一年更加深切的认识主耶稣， Itulah tujuan hidup kita. 那就是我们人生的目标。 Bukan cuma mengenal, Paulus katakan dia juga mau bersekutu dengan Kristus. 不单是认识，要与主相交。 Saudara, bersekutu itu artinya meluangkan waktu untuk bersama-sama, untuk berinteraksi, untuk membentuk sebuah ikatan. 与主相交意味着就是我们要有时间与主相遇、交流、建立亲密的关系。 Firman Tuhan membicarakan bagaimana caranya kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 神的话语教导我们如何与主相交的方法。
Misalkan dalam Yohanes pernah berkata bahwa barang siapa, Yohanes pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang hidup. Barang siapa berjalan kepadaku, dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. 约翰福音8章12节这么说，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Bahkan di dalam 1 Yohanes, di pasal yang pertama, saudara, kalau saudara baca di situ, Rasul Yohanes juga menjelaskan bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang adalah terang itu, yaitu supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. 使徒约翰也曾经说过，我们如何接触那生命的光，就是我们不要再犯罪，不要再就是享受罪恶。 Cara kita untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus adalah kita tidak lagi hidup di dalam dosa. 就是我们不要再为罪而活，我们不要效法这个世界。 Cara kedua kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudara, adalah dengan cara kita bersekutu dengan saudara seiman. 第二个方法就是我们与弟兄姐妹，就是信徒们有那个团契， Kita bersekutu di dalam ikatan kasih Kristus. 在爱主的爱、基督的爱里，与弟兄姐妹们团契。 Karena Tuhan Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku juga hadir di situ. 因为主耶稣说过，有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Itu berarti ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, kita bukan sedang bersekutu dengan saudara seiman saja, tetapi kita sebetulnya sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudara. 当我们与弟兄姐妹们团契的时候，其实我们真正的目标就是与主相交。 Banyak jemaat berkata, saya sudah cukup berdoa di rumah, ngapain saya datang lagi ke gereja hari Rabu sore yang begitu macet di depan. 很多会友都说，每个星期三的晚祷会，为什么我们不能够在自己的家里祷告呢？ Saudara, kita perlu bersekutu bersama saudara seiman. Karena apa? Karena dengan cara itulah kita bersekutu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. 因为上帝要我们与同胞、与弟兄姐妹们团契，透过这个团契，我们才可以与主相交。 Saudara, bersekutu dengan Tuhan juga bisa berarti ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita sedang melayani Tuhan dan memikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 与主相交的第3个方式，那就是透过服事。透过服事，我们也可以就是亲近我们的主。 Maka Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-10 berkata, supaya aku dapat mendapat persekutuan di dalam penderitaannya. 让我们透过服事，我们可以经历到，我们可以感受到主耶稣所受的苦。 Rasul Paulus merasa sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus ketika dia melayani Tuhan dan memikul salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 当使徒保罗在服事的时候，他可以感受到，就是背负与主同感，就是背负那十字架的这个感受。 Maka ketika melayani Tuhan, itu adalah salah satu bentuk terbaik kita sedang bersekutu dengan Tuhan kita. 就是服事是一种与主相交最好的一个方式。 Apalagi ketika ada harga yang harus kita bayar di dalam pelayanan. 尤其是当我们在服事中，在我们服事中呢，我们要付出代价。 Di situ kita baru lebih mengenal Tuhan Yesus, apa yang sedang Dia lakukan demi penggenapan rencana Allah. Dia melayani dan Dia membayar harga itu. 当我们付出代价的时候，我们就会开始明白主耶稣曾经呢，为了成就上帝的旨意所付出的一切。 Maka di dalam penjara, di dalam penderitaan, di dalam aniaya dan siksa yang dia rasakan, saudara, Rasul Paulus merasa dia sedang bersekutu, dia sedang sharing persekutuan dengan Tuhan Yesus. 当保罗经历那些痛苦折磨的时候，他就可以感受到主耶稣当时背负十字架的那种感受。 Dan dia simpulkan ketika dia sudah mencoba mengenal Tuhan pribadi Kristus lebih dalam lagi, dia sudah bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka dia merasa hidupnya boleh semakin serupa dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 因此，保罗得到一个结论，那就是说他的人生目标就是要变得更像主耶稣。 Mengenal Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah menjadi tujuan besar setiap anak-anak Tuhan.
认识主与主相交，并且变得更像主，那就是我们每一个神的儿女的人生目标。 Apakah saudara dan saya sudah punya tujuan hidup seperti ini? 我们是否已经拥有这样的一个目标呢？ Saudara, maukah kita di tahun ini dalam segala aspek kehidupan kita, kita menyelaraskan tujuan-tujuan kecil kita dengan tujuan besar yang sudah ditetapkan dengan Allah. Saya mau lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya mau menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. 我们是否愿意在生活的各方面，我们更活得更像耶稣？就是在小事上，我们慢慢的学习，渐渐的成长，所以使我们那个大的目标，我们可以渐渐的，就是朝向那个标杆直跑。 Saudara, hal kedua yang penting untuk kita lakukan setelah kita tahu tujuan besar hidup kita, 当我们已经知道我们那个大的目标的时候，我们第二件要做的是什么呢？ adalah bagaimana cara kita merealisasikan tujuan itu. 我们如何实现这个目标呢？ Maka Rasul Paulus di dalam ayat 12 sampai ayat 14, ketika dia sudah tahu tujuannya di ayat 10, maka ayat 12 sampai ayat 14 adalah bagaimana komitmen dia untuk mencapai tujuan yang sudah dia tahu itu. 第10节保罗已经知道了他的人生目标，那么第12到14节就是他如何去实现这个目标。 Di ayat yang ke-12 saya ada menggarisbawahi beberapa dan memberi tebal beberapa kata, dikatakan seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-13. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan. 就是在这12到14节里面，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的弟兄们。 我不是以为自己已经得着了，我只是有一件事，就是那忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。 Paulus mengarahkan diri kepada tujuan itu. Dia mau menangkap tujuan itu. Bahkan dia mau mengejar, bahkan berlari-lari kepada tujuan itu. 保罗朝向那个标杆，还要去追赶这个标杆，而且他要勇敢，就是奔向标杆直跑。 Saudara, kalau kita sudah punya tujuan dan sudah tahu tujuan hidup kita, maka yang kedua yang penting sekali untuk kita lakukan adalah mengarahkan diri kita kepada tujuan itu. Kita mengusahakan, kita menangkap, mengejar, berlari-lari, itu artinya kita mengupayakan sebaik mungkin agar kita bisa mencapai tujuan itu. 如果我们已经锁定了我们的人生目标，那么我们就一直要朝向那个目标，一直不断的在追赶，直到我们可以实现我们的目标。 Banyak orang gagal di dalam resolusi awal tahun, saudara. 很多人呢都是在新的一年，就是有立了一个新的这个志向，但是呢，往往都是失败的。 Semua punya target yang baik-baik di awal tahun. 大家在新的一年就立下很美好的这个希望、盼望等等。 Tetapi kenapa bisa gagal? Karena kita kembali lagi kepada pola kehidupan kita yang lama. Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama tetapi mengharapkan yang baru terjadi, itu nggak mungkin, saudara. 为什么会失败呢？因为我们虽然定了那个新的方向，我们立志要这样做那样做，但是呢，我们就是说没有按纪律的去实行它，所以我们就是失败了，做不到。 Saudara, perlu ada tindakan yang nyata, usaha sekuat tenaga kita untuk menuju kepada tujuan dan sasaran yang telah kita tetapkan itu. 我们的所定的目标呢，我们必须要努力，一直朝向那个目标，不断的去追赶它，去抓住它。 Mari kita mulai dari satu langkah awal, saudara, dan tindakan kita menuju sasaran kita, menuju tujuan kita. Kita lakukan itu secara berulang-ulang setiap hari untuk mencapai tujuan itu. 为了达到那个目标，我们每天、我们每日要不断的、一直的，就是一步一步的，我们慢慢的朝向，渐渐的，就是往那个方向。 Ada pepatah Tionghoa yang indah yang berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. 有一句很美好的这个俗语，就是说，
千里之行呢，始于足下。 Saudara, ada prinsip Alkitab yang bagus mengenai hal ini. 圣经有关于这件事情呢，圣经有一个重要的一个原则， Yaitu prinsip tabur tuai. 那就是种与收的原则。 Jadi firman Tuhan di perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-8, 22 dikatakan selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 创世纪8章22节有提到，地还存留的时候呢，假设寒暑冬夏昼夜就永不停息了。 Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 加拉太书6章7到8节，不要自欺，上帝是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。 Saudara, hukum tabur tuai adalah prinsip yang menjelaskan sebab akibat bahwa apa yang kita taburkan, yang kita kerjakan akan menghasilkan sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang kita tabur itu. 种与收的这个原则呢，其实是一个因果的一个理论。 我们种什么，我们就收什么。 Karena pada zaman dulu, saudara, para petani itu sungguh-sungguh dengan tangannya sendiri, dengan kakinya, saudara, dia pergi ke ladang yang subur itu, dia menaburkan benih-benih. 过去呢，农夫怎么撒种呢？就是他自己要亲力，就是把那个种子就是播种在那个这个田地里。 Sebaik dan sesubur apapun ladang itu, saudara, selama itu belum ditaburkan benih-benih, percayalah tidak akan tumbuh hasil buah-buahan apa macam-macam. 如果那个土地无论是多么的肥沃，但是如果你没有撒种的话，那么也没有那个土地是不会长出什么东西的。 Jadi kalau mau menghasilkan kebun tomat, misalkan ya harus taburkan dong benih tomat. 如果你们想种那个，你们想得到的是西红柿，那么你们就要将西红柿的种子播种。 Kalau kita sudah menetapkan tahun 2024 ini, kita mau menghasilkan apa nanti, tujuan kita sudah tetapkan. Mari kita mulai menaburnya, 如果我 bekerja. 们已经定了我们的人生目标，那么我们开始要播种。我们要播种哪一样的种子呢？ Kalau kita mau lebih sehat, saudara, apa benih yang kita mau tabur untuk menjaga kesehatan kita? 如果我们要更加的健康的话，我们必须撒怎么样的种子，才使得我们身体可以健康呢？ Bagaimana kita memperlakukan badan kita ini, saudara? 我们如何善待我们的身体呢？ Tidak bisa mengandalkan doa, kemurahan Tuhan terus, saudara. Apa yang saudara dan saya perlakukan kepada tubuh kita ini, itulah nanti yang akan kita tuai pada masa yang akan datang. 我们不能只靠祷告和上帝的怜悯使我们的身体可以健康，我们要有行动。我们如何对待我们的身体，那就是将来我们老的时候，我们收到怎么样的一个果效。 Demikian juga dengan kerohanian kita. 我们的属灵生命也是如此。 Kalau kita tidak mau menabur benih-benih, yaitu menyediakan waktu untuk berdoa, bersaat teduh, membaca firman, berkomunitas, saudara seiman, bersekutu bersama-sama, tidak mau melatih diri untuk melayani Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertumbuhan rohani kita? 如果我们不愿意腾出时间去祷告、去读经、与弟兄姐妹们团契，还有我们没有去服侍的话，那么我们怎么样才可以达到我们所要的呢？ Jika kita mau menuai buah-buah, diperlakukan baik oleh orang lain, saudara harus menaburkan benih-benih, memperlakukan orang lain dengan baik. 如果我们要别人善待我们，我们要如何播种子？那么就是那种子，我们也要待人好。 Itu hukum tabur tuai yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 那就是律法当中有写的，主耶稣说关于这个种与收的这个原则，若想他人待自己好，就得先善待人。
tahun 2024 Tuhan anugerahkan buat kita. 2024年是上帝赐给我们的恩典， Anggaplah ini sebagai sebuah ladang kita, saudara. 我们把它当作是我们的一个田地。 Apa yang kita punya saat ini, potensi-potensi kita, anggaplah itu adalah benih-benih yang udah siap untuk kita taburkan. 我们拥有那块田地，那么我们现在有的那个我们的潜能呢，就是当作是那个种子已经准备好的要去播种的种子。 Pertanyaannya adalah benih-benih apa yang mau kita tabur di tahun 2024 ini? 问题是，2024年我们要这个播种的是什么种子呢？ Usaha apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita? 我们要用什么样的行动去达到我们的目标呢？ Marilah kita sama seperti Rasul Paulus, dia katakan, dia mengarahkan hati dan pikirannya kepada tujuan itu. Dia mau menangkap tujuan itu. Dia mau mengejar, bahkan berlari-lari kepada tujuan itu. 就像保罗所说的，他要朝向他的标杆勇往直前。 Mari di awal tahun ini kita menata kembali kehidupan kita. 在新的一年，我们重新来主持我们的生活， Supaya di waktu yang begitu cepat ini saudara, ada kemajuan-kemajuan yang dapat kita hasilkan. 在短短的这时间里，那么我们有所进步， Hidup kita semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. 我们的生活更加讨神喜悦，荣耀上帝的名。 Amin, mari kita 阿 berdoa. 门。我们同心祷告， Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. 感谢主，你对我们说话， Mengingatkan kami di tahun yang baru ini, momen baik kami memikirkan apa yang akan kami kerjakan sepanjang tahun ini. 这是一个很好的时机，让我们可以思考我们在2024年应该如何行。 Berkatilah setiap kami ya Tuhan, 求主你赐福我们每一位， agar di dalam setiap aspek kehidupan kita, 在 kami 但愿在我们的生活的各方面 ada kemajuan-kemajuan, kami boleh hidup lebih baik lagi. 都有所进展，可以更好。 Kami boleh lebih mengenal Engkau, kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau. 我们可以更加的认识你，更深的认识你，与同胞们团契更像主耶稣。 Rohmu yang kudus memateraikan firman dan kebenaran ini di dalam hati kami sehingga kami dapat melakukan di dalam hidup kami. 但愿圣灵将你的话语烙印在我们的心中，使我们可以实践在我们的生活当中。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 神赐福大家。